Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat sampai pada pembelajaran tentang Yusuf. Di sini juga banyak begitu firman-firman-Mu yang penting yang dapat menuntun dalam kehidupan kami. Bukalah hati kami, bukalah mata hati kami agar kami dapat mengerti sehingga berguna bagi kehidupan kami dan juga bagi jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah sampai Yusuf, ya, anak Yakub, ya. Nah, untuk pertama saya judulnya adalah The Coat of Many Color, jubah berwarna-warni. Setelah itu saya akan potong Yehuda dan Tamar. Setelah itu hikmat Yusuf di Mesir, dan terakhir adalah pemeliharaan Tuhan atas keluarga dari Yakub, ya, oleh Yusuf. Ya, ini adalah timelinenya. Oke, pendahuluan. Sekarang saya ingin membahas kisah Yusuf. Tapi sebelumnya saya ingin membandingkan Yakub dan Yusuf. Yakub dan Yusuf dalam kitab Kejadian dibandingkan. Keduanya adalah karakter yang sangat berbeda, tetapi memiliki kehidupan yang mirip. Misalnya dalam kisah Yakub dan Yusuf, Anda akan melihat supremasi sang adik. Yakub adalah adik, Esau adalah kakak. Yakub adalah yang tertinggi. Yusuf adalah adik, semua kakaknya semuanya korup. Yusuf adalah pemenang. Jadi, ada supremasi sang adik. Dalam kisah Yakub dan Yusuf, Anda melihat pertikaian dan tipu daya dalam keluarga. Pada dasarnya, favoritisme orang tua mengarah pada persaingan antara keluarga. Apakah Yakub lebih menyukai Yusuf daripada anak-anak lainnya? Apakah ingat jubah berwarna-warni? Jadi Yakub lebih menyayanginya, dan kapanpun Anda memiliki sikap pilih kasih orang tua, itu akan mengarah pada pertikaian saudara kandung. Dalam kedua kasus, yang lebih muda merupakan yang istimewa, yang dipisahkan dari keluarganya selama 20 tahun. Yakub dipisahkan dari keluarganya di Haran, Yusuf dipisahkan dari keluarganya di Mesir. Jadi cenderung orang yang dipilih Tuhan itu cenderung dipisahkan, saudara, ya, cenderung diisolasi. Tapi kemudian Yusuf dan Yakub makmur di negeri asing. Yusuf akan datang sehingga ia berada di tempat di bawah Firaun. Yakub mendapatkan semua kekayaannya dari Laban. Jadi mereka berdua makmur di negeri asing. Aisyah Racing. 我们来看一下这个介绍一下夜市的故事。现在我想讨论一下夜市的故事，我想比较一下雅各和夜市。创世纪中的雅各和夜市被进行了比较，两人的性格截然不同，但生活却相似。例如，在雅各和夜市的故事中，你会看到弟弟的至高无上地位，雅各是弟弟，以扫是哥哥，雅各是最高的，夜市是弟弟，所有哥哥都是腐败的，夜市是胜利者，所以就有了弟弟至上的说法。在雅各和夜市的故事中，你可以看到家庭内部的冲突和欺骗。基本上，父母的偏爱会导致兄弟姐妹之间的竞争。雅各是否更喜欢夜市，而不是其他儿子？你还记得那些色彩鲜艳的长袍吗？所以雅各更偏爱他。而每当父母偏爱他时，是否就会导致兄弟姐妹之间的冲突？在这两起案中，年纪较小的那个享有特权的人都与家人分离了20年。雅各与哈兰的家人四散了，夜市与埃及的家人四散了。后来，雅各和夜市在异国他乡过上了富裕的生活。夜市将会到来，
以便他能够坐在法老的正下方。雅各的所有财富均来自拉班，因此他们俩都在异国他乡繁荣昌盛。Oke, saudara. Jadi orang dipilih Tuhan cenderung dipisahkan dari keluarganya ya. Ya. Akhirnya terakhir di sini, keluarga di akhir hidup mereka dipertemukan kembali dengan saudara-saudara dan keluarga mereka yang terasing. Yakub dipertemukan kembali dengan Esau meskipun ada beberapa masalah dengan itu, dan Yusuf dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya. Pada akhirnya apakah Anda ingat Yusuf dan saudara-saudaranya berkumpul bersama? Ya, nanti di kisah berikutnya saudara. Jadi kisah Yakub dan Yusuf agak paralel dalam cara cerita terbentuk, meskipun mereka adalah dua karakter yang sama sekali berbeda. Namun saudara, Kejadian 37 sampai 50 ini cerita Yusuf semua, tapi di tengahnya itu nanti ada cerita tentang Yehuda. Jauh lebih dari sekedar karya sastra yang dramatis. Karena ketika Anda menyelami lebih dalam, Anda akan menemukan sebuah kisah yang penuh dengan implikasi teologis yang mendalam. Ya, di sini kita akan melihat Yesus Cenhao. Tangan Tuhan tampak jelas dalam setiap adegan. Memerintah, mengesampingkan keputusan yang dibuat orang, dan pada akhirnya Tuhan menciptakan seorang pahlawan, menyelamatkan sebuah keluarga, dan menciptakan sebuah bangsa yang akan membawa berkat bagi seluruh dunia. Di balik kisah ini terdapat hati Tuhan yang membuat perjanjian yang selalu menepati janji-janjinya. Bagi orang percaya Kristen, ada tingkat ketiga dalam kisah ini, karena Yusuf adalah salah satu ilustrasi terkaya tentang Yesus Kristus, gambar dari Yesus Kristus yang ditemukan di dalam perjanjian lama. 我们来看雅各和约瑟的故事，最后终于在这里，他们两个在生命的尽头与疏远的兄弟团聚了。尽管存在一些问题，雅各还是与以扫团聚了，约瑟也与他的兄弟们团聚了。最后，你还记得约瑟和他的兄弟聚集在一起的情景吗？因此，尽管雅各和约瑟是两个完全不同的人物，但他们的故事在故事形成的方式上是有些平衡的。然而，在创世纪37到50章，不仅仅是一部戏剧性的文学作品，因为当你深入挖掘时，你会发现一个充满深刻神学含义的故事。上帝之手在每一个场景中都显而易见，统治和推翻人们所做的决定。最终，上帝创造了一个英雄，拯救了一个家庭，创造了一个为整个世界带来祝福的国家。这个故事的背后是一位绿叶且始终信守诺言的上帝的心。对于基督教信徒来说，这个故事还有第三个层次，因为约瑟是旧约中对耶稣基督最丰富的描述之一。Oke. Jadi Yusuf itu adalah gambar Yesus yang paling terlihat di dalam perjanjian lama. Yusuf seperti Yesus dalam hal dia dikasih ayahnya dan taat pada kehendaknya. Dibenci dan ditolak oleh saudaranya sendiri dan dijual sebagai budak. Dituduh secara salah dan dihukum secara tidak adil. Akhirnya diangkat dari tempat penderitaan ke tahta yang berkuasa, dengan demikian menyelamatkan umatnya dari kematian. Tentu saja perbedaan utamanya bahwa Yusuf hanya dilaporkan meninggal, sehingga sementara Yesus benar-benar menyerahkan nyawanya di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kita. Kejadian 37 mengungkap dinamika yang merusak dari sebuah keluarga yang mengenal Allah yang benar dan hidup, tetapi tetap berdosa terhadapnya dan terhadap satu sama lain melalui apa yang mereka katakan dan lakukan.
Kehadiran Yusuf di rumah tidak menciptakan masalah, tetapi justru menyingkapkannya. Pertimbangkanlah kekuatan-kekuatan yang merusak yang bekerja dalam keluarga ini. Kekuatan-kekuatan yang dikalahkan oleh Allah dalam kasih karunia-Nya demi kebaikan mereka. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. 耶稣是耶稣基督的化身，耶稣像耶稣一样深受父亲爱戴，并顺从父亲的意愿，被自己的兄弟憎恨和击劫，并被卖为奴隶，遭受诬告、陷害和不公正定罪，最终从苦难之地被提升到权力的宝座上，从而拯救他的人民免于死亡。当然，主要区别在于记载耶稣只是死了，而耶稣基督实际上在十字架上献出了生命，并且从死里复活来拯救我们。在创世纪37揭示了一个家庭的毁灭性动态，这个家庭和知道真事而活着的上帝，但仍然通过他们的言行对他和彼此犯下罪行。耶稣出现在这所房子里，并没有制造问题，反而暴露了问题。考虑一下这个家庭中存在的破坏性力量，这些力量都被上帝以他的仁慈祭拜，以造福他们。在罗马书5章20节，但律法本是外天的，叫过犯显多，罪在哪里显多，恩典就更显多了。 Oke, saudara, mari kita baca firman Tuhan Kejadian 37 ayat 3 sampai 10. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Maka makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? 我们来看神的话，在创世纪37章3到10节。耶稣是以色列年老时所生的，以色列特别宠爱他，为他做了一件彩衣。耶稣的哥哥们见父亲偏爱他，就怀恨在心，对他恶言相向。耶稣做了一个梦，并告诉了哥哥们，他们更恨他了。耶稣对哥哥们说：“你们听听我做的梦。我们在田里捆庄稼，我捆的庄稼站起来，你们捆的庄稼都围着我捆的庄稼下拜。”他的哥哥们回答说：“难道你真想做我们的王，统治我们吗？”他们因耶稣的梦和他说的话而更恨他。后来耶稣又做了一个梦，
他又去对哥哥们说：“你们听听我做的另一个梦。我梦见太阳、月亮和11颗星星都向我下拜。”夜市把梦告诉了父亲和哥哥们。他父亲就责备他说：“你做的是什么梦？难道你的父母弟兄都要来向你祖父下拜吗？” Oke, saudara. Integritas, ya. Saudara, Yusuf adalah seorang berintegritas. Tidak mudah bagi Yusuf untuk bekerja bersama saudara-saudara tirinya karena cara hidup mereka berbeda dengan cara hidupnya. Apakah anak-anak ini merampok ayah mereka? Apakah mereka terlalu terlibat dengan kebiasaan orang-orang di negeri itu? Kita tidak tahu kejahatan apa yang dilakukan orang-orang itu. Tetapi apapun dosa mereka, Yusuf merasa bahwa ayah mereka perlu mengetahuinya. Yusuf juga tahu apa yang dilakukan saudara-saudaranya yang lain dan melaporkannya kepada Yakub. Apakah Yusuf berhak memberitahu tentang saudara-saudaranya? Kita selalu menghormatinya karena karakternya. Tetapi di masa mudanya, apakah ia hanya seorang pengadu remaja? Ia jelas tidak memiliki wewenang atas saudara-saudaranya dan tidak bertanggung jawab atas perilaku mereka. Dan ia berada di ladang untuk bekerja dengan mereka, bukan untuk memata-matai mereka. Peristiwa-peristiwa berikutnya membuktikan bahwa meskipun ia masih muda, Yusuf memiliki integritas, akal sehat, dan kebijaksanaan. Jadi apapun yang dilakukan saudara-saudaranya pasti sangat jahat. Mungkin Yakub curiga bahwa anak-anaknya melakukan kejahatan dan bertanya kepada Yusuf apa yang diketahuinya. Saudara, Yusuf itu tentu tidak akan berbohong kepada anak-anaknya, kepada ayahnya. Dan anak-anak Yakub lainnya langsung tahu siapa informannya. 我们来看呀，政治，对夜市来说，与同父异母的兄弟们一起工作并不容易，因为他们的生活方式与他自己的不同。孩子们抢劫了他们的父亲吗？他们是否太过于关注该国人民的风俗习惯？我们不知道这些人犯了什么罪行，但无论他们犯了什么罪，夜市觉得他们的父亲需要知道。夜市也知道其他兄弟在做什么，并把此事报告给了雅各。夜市有权利讲述他兄弟们的事吗？我们一直很尊重他的性格，但在他年轻的时候，他只是一个爱抱怨的少年吗？显然，他对他的兄弟们没有权威，也不对他们的行为负责。他应该和他们一起在田里干活，而不是监视他们。随后发生的事情证明，夜市虽然年轻，但却有常识和智慧，所以他的兄弟们所做的一切都一定是非常邪恶的。也许雅各怀疑他的儿子们在捣鬼，并向夜市询问他所知道的事情。这个男孩当然不会对他父亲撒谎，而且这些人立刻就知道了告密者是谁。 Oke, saudara. Jadi biasalah orang yang mempunyai integritas itu orang beda sendiri, udah pasti dibenci oleh saudara-saudaranya atau dibenci oleh masyarakat di sampingnya, ya. Nah, sekarang jubah berwarna-warni. Setelah mengalami akibat yang menyedihkan dari pilih kasih di rumah kecilnya dan selama bertahun-tahun dengan Laban, Yakub harusnya sudah mengerti. Yakub seharusnya lebih bijaksana, ya, dengan memfavoritkan Yusuf dan memanjakannya. Namun hati bicara berbeda. Yusuf adalah putra dari istri kesayangannya Rahel, dan hati manusia kadang-kadang mempermainkan pikiran dan membuat orang melakukan hal-hal aneh. Kita tidak dapat memastikan seperti apa sebenarnya jubah yang berwarna-warni yang terkenal itu, meskipun jubah yang berhias indah merupakan terjemahan yang paling tepat. Selain ayat 23 dan 32, satu-satunya kata Ibrani
itu tentang jubah itu ditemukan di Perjanjian Lama, yaitu di 2 Samuel 13 ayat 18, yang menggambarkan pakaian putri seorang raja. Jubah Yusuf panjangnya sampai ke mata kaki dan berlengan panjang. Itu adalah pakaian mewah seorang penguasa dan bukan apa yang dibutuhkan oleh seorang gembala yang berpakaian rapi di padang. Namun, Yakub memikirkan sesuatu yang lebih penting dari mode karena ia memberikan mantel khusus ini kepada Yusuf. Mungkin itu adalah caranya untuk memberitahu keluarga bahwa Yusuf telah dipilih menjadi ahli warisnya. Ruben telah kehilangan status anak sulungnya karena dosanya dengan Bilha, dan putra berikutnya Simeon telah terlibat dengan Lewi dalam pembantaian orang-orang Sikem. 采饰长袍。雅各童年时在家中和与拉班在一起的岁月，都经历过因受人偏爱而产生的悲惨后果，因此他本应更明智，不去偏爱约瑟并宠坏他。然而约瑟是他心爱的妻子拉结的儿子，而人心有时会作弄人，使人做出奇怪的事情。我们不能确定哪件著名的彩饰长袍究竟是什么样子，尽管装饰长袍可能是最合适的翻译。除了第23和32节之外，这个希伯来语词在旧约中唯一出现的地方是撒母耳记下13章第18节，其中描述了一位国王女儿的衣着。约瑟的长袍长系脚可，并且有长袖，只是统治者的丝滑装束，而不是田野里衣着华丽的牧羊人所需要的。然而，当雅各把这件特别的外套送给约瑟时，他考虑的却比时尚更重要。也许这是他让家人知道约瑟已被选为继承人的方式。流便因于毕拉犯下的罪而失去了长子的地位，在创世纪35章22节。而他的下一个儿子西面与利未一起参与了对世界人的屠杀。 Oke, saudara. Akhirnya setelah mendengar mimpi dan Yakub menyayangi Yusuf, bahkan diberikan jubah yang berwarna-warni, hasilnya adalah kebencian, saudara. Lebih jauh lagi, keempat putra pertama Yakub memilih Lea sebagai ibu mereka, dan Yakub itu tidak bermaksud menikahi Lea. Niat hatinya sepenuhnya adalah menikahi Rahel, tetapi Laban telah menipunya. Yusuf mungkin bernalar, di mata Tuhan, Rahel adalah istriku yang pertama, dan Yusuf adalah anak sulungnya. Karena itu Yusuf berhak diperlakukan sebagai anak sulung. Jika demikianlah cara saudara-saudara yang memandang skenario tersebut, maka tidak mengherankan bahwa mereka membenci Yusuf. Yakub mengetahui perasaan mereka yang sebenarnya dan bahkan mengungkapkannya ketika ia berada di ranjang kematian. Para pemanah sangat menyusahkan Yusuf dan menembaki dia serta membencinya. Saudara, kebencian adalah dosa yang mengerikan karena akan menimbulkan dosa-dosa lainnya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Barang siapa mengatakan bahwa ia berada dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia masih berada dalam kegelapan. Kebencian di dalam hati adalah padanan moral dari pembunuhan. Barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada orang pembunuh yang memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Saudara, jadi kebencian itu bahaya, ya. 我们来看啊，仇恨是很危险的呀。此外，
雅各的前4个儿子都是利亚所生，而雅各并没有打算娶利亚为妻，他一心想娶拉结为妻，但拉班欺骗了他。雅各也许会想，在上帝的眼中，拉结是我第一任妻子，叶氏是他的长子，因此叶氏理应被视为长子。如果他的兄弟们这样看待这一情况，那么他们恨叶氏就不足为奇了。雅各知道他们的真实感受，甚至在临终时也表达了他们的感受。弓箭手大大扰乱他，就是叶氏，向他射箭，恨他。仇恨是一种可怕的罪恶，因为它会引发其他罪恶。恨能挑起争端，爱能遮掩一切过犯，就是在箴言4章12节。人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，他到现在还是在黑暗里。约翰一书2章9节，心中的仇恨在道德上等同于谋杀，就是在马太福音5章21到26节。凡恨他弟兄的，就是杀人犯。你们晓得，凡杀人的，没有永生住在他里面。约翰一书3章15节。Oke, berarti kalau udah benci saudaranya, kita adalah seorang pembunuh manusia. Kita baca Kejadian 37 ayat 19 sampai 27. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, karena benci akan bunuh ya. Marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia, melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. 我们来看神的话，创世纪37章19到27节。他们彼此商量说：“看，做梦的来了，来吧，我们杀了他，把他扔在井里，就说有野兽把他吃掉了，看他的梦怎么样实现。”刘辩听后想救夜色的生命，就说：“我们不要害他的生命。”他又说：“不要杀人流血，把他扔在这口井吧，不要下手害他。”刘辩想救夜色，把他交回给父亲。这时候夜色来了，他们就脱去他身上的彩衣，把他扔在井里。当时那口井是干的，没有水。他们坐下来吃饭的时候，看见一对从基列来的以色玛利商人，用骆驼活做香料、乳香、没药去埃及。犹大对他的众弟兄说：“我们杀死弟弟，掩盖罪行有什么益处呢？不如把他卖给以色玛利人，不要下手害他。他毕竟是我们的弟弟，
我们的骨肉啊，其他弟兄都赞成他的意见。 Oke, saudara. Iri hati. Rasa iri hati menimbulkan rasa sakit batin ketika kita melihat orang lain berhasil. Dan kedengkian menghasilkan kepuasan batin ketika kita melihat orang lain gagal. Rasa iri hati dan kedengkian biasanya menimbulkan fitnah dan kritik yang tidak beralasan. Dan ketika kedua dosa ini bersembunyi di balik tabir semangat keagamaan dan pembenaran diri, racun yang dihasilkan bahkan lebih mematikan. Haruskah Yusuf menceritakan mimpinya kepada keluarganya? Atau apakah ini hanya bukti lain dari ketidakdewasaannya sebagai seorang remaja? Kedua mimpi itu tidak membuat keluarganya kesal dan mempuruk keadaan baginya. Lagi pula, bagaimana mungkin Yusuf bisa menjadi seorang penguasa? Dan mengapa saudara-saudara tunduk kepadanya? Semuanya sepertinya tidak masuk akal. Ketika Yusuf melaporkan mimpi kedua, bahkan ayahnya menjadi marah dan menegurnya, tetapi secara pribadi. Karena Yakub juga merenungkan mimpi itu. Bagaimanapun Yakub telah menerima pesan Tuhan melalui mimpinya. Jadi mungkinlah Tuhanlah yang berbicara kepada Yusuf. Mungkin Yusuf harus bersikap lebih diplomatis dalam cara dia melaporkan mimpinya. Tetapi tentu saja dia benar dalam membagikannya kepada keluarga. Itu bukan antusiasme remaja. Itu adalah kehendak dari Tuhan. 来看嫉妒。当我们看到别人成功时，嫉妒会引起内心的痛苦；而当我们看到别人失败时，嫉妒会引起内心的满足。妒忌与嫉妒常常会引发诽谤和无端的批评，而当这两种罪恶藏在宗教狂热和自以为是的面纱后面时，所产生的毒害就更加致命。越是应该告诉他的家人他的梦想吗？或者这只是他作为一个青少年不成熟的进一步证据？这两个梦都让他的家人感到不安，并使他的情况变得更糟。越是怎么样才能成为统治者？他的兄弟们又为什么要服从他呢？这一切都没有意义。当越是讲述第二个梦时，就连他的父亲也生气了，并责备他。但雅各却暗自思考这个梦，毕竟雅各已经通过梦境收到了来自上帝的信息，就是在创世纪28章12节、31章1到13节。所以很可能是上帝对约瑟说话了。也许约瑟讲述自己的梦境的方式更加圆滑，但他与家人分享这个梦境的做法肯定是正确的。这不是青少年的热情，而是上帝的旨意。 Ya, saudara, kita lihat tentang mimpi. Seandainya saudara-saudaranya memperhatikan kedua mimpi ini, mereka mungkin lebih siap menghadapi apa yang terjadi pada mereka 20 tahun kemudian. Jika Yakub memahami makna mimpi ini, dia mungkin memiliki iman untuk percaya bahwa Yusuf masih hidup dan bahwa dia akan melihatnya lagi. Tentu saja karena kita mengetahui akhir ceritanya, mudah bagi kita untuk kritik. Apakah Tuhan berbicara kepada kita melalui mimpi saat ini? Atau apakah kita mendapatkan bimbingan hanya dari Roh Tuhan dengan menggunakan firman Tuhan saat kita berdoa dan mencari kehendak Tuhan? Saudara, ini harus tahu ya saudara, dalam perjanjian lama Anda menemukan sejumlah besar komunikasi ilahi melalui mimpi, baik kepada orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Tetapi ini tampaknya bukan cara bagi orang Kristen perjanjian baru saat ini. Tuhan berkomunikasi melalui mimpi ketika dia mengarahkan Yusuf, suami Maria, tetapi setelah itu tidak ada bukti lain bahwa orang lain dalam Injil atau kitab-kitab para rasul pernah menerima bimbingan ilahi melalui mimpi.
Ketika orang mengklaim bahwa Tuhan telah mengirimkan mimpi kepada mereka untuk instruksi atau bimbingan mereka, atau instruksi kepada orang lain, kita perlu hati-hati. Karena mimpi dapat disebabkan oleh diri sendiri atau bahkan dipengaruhi oleh setan. 我们来看这个梦，如果兄弟俩注意到了这两个梦，他们也许能够更好的应对20年后发生的事情。如果雅各明白了这个梦的含义，他也许会有信心相信夜市还活着，而且他会再次见到他。当然，因为我们知道结局，所以我们很容易批评。今天上帝会通过梦境与我们说话吗？还是我们只通过使用上帝的话语来祷告，并寻求上帝的旨意，就能得到上帝之灵的指引？在就业中，你会发现很多通过梦境进行的神圣交流，无论是信徒还是非信徒，但只似乎并不是当今新约基督徒的常态。上帝通过梦境指引玛利亚的丈夫约瑟，就是在马太福音1章24到25、2章12到13、19到22节，但没有证据表明福音书和使徒行传中的其他人通过梦境获得过神的指引。当人们声称上帝赐予他们梦境，以指导他们或指导他人时，我们需要小心，因为梦境可能是自己造成的，甚至是受撒旦的影响。Oke, saudara. Lihat, ahli mimpi telah datang. Di masa depan, Yusuf akan terlibat dalam menafsirkan mimpi orang lain. Kejadian 40-41, tetapi tidak ada indikasi bahwa ia memahami kedua mimpinya sendiri pada saat itu. Saat ia menunggu di penjara, tidak diragukan lagi makna mimpi-mimpi itu menjadi lebih jelas dan menguatkannya. Memahami rencana Allah membantunya memberinya arahan dalam berurusan dengan saudara-saudaranya. Hasil langsung dari Yusuf yang menceritakan mimpinya adalah bahwa saudara-saudaranya semakin membencinya, juga iri hati kepadanya dalam hati mereka. Ia adalah anak kesayangan ayahnya, dipilih untuk menerima berkat sebagai anak sulung, mengenakan pakaian jubah yang berwarna-warni, dan sekarang menjadi penerima mimpi-mimpi aneh. Mengapa ia harus begitu istimewa? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saudara, kombinasi antara kebencian dan iri hati itu mematikan. Itu mendidih dalam hati dan menunggu percikan yang akan memicu ledakan. Saudara-saudaranya tidak perlu tergoda untuk memutuskan untuk menyakiti Yusuf. Yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan, dan itu tidak lama lagi akan datang. Pernyataan mereka mengejek, "Lihat, tukang mimpi itu datang," dapat diterjemahkan, "Lihat, ahli mimpi itu telah datang." 来看，梦想专家来了。将来越是会参与解读其他人的梦境，就是在创世纪40章、41章，但没有迹象表明他此时理解了自己的两个梦。当他在监狱中等待时，梦的含义无疑变得更加清晰，并增强了他的力量。诗篇105篇16到23节。理解上帝的计划，帮助他为如何与兄弟们相处指明了方向。越是说出自己的梦境后，他的哥哥们就更加恨他，心里也嫉妒他。他是父亲最宠爱的儿子，被选中接受长子的祝福，穿着特殊的衣服，现在却做着奇怪的梦。为什么他必须这么特殊？接下来会发生什么？仇恨与嫉妒的结合是致命的，他内心的沸腾，等待着引发爆炸的火花。他
他的兄弟们不需要受到诱惑就可以决定伤害约瑟，他们所需要的只是一个机会，而机会很快就会到来。他们嘲讽地说：“看哪，做梦的人来了。”可以翻译为“看哪，做梦的人来了。” Saudara, akhirnya setelah dendam, benci, iri hati, eksekusinya Yusuf dibuang. Ya, dalam situasi ini, mimpi-mimpi Yusuf membuatnya mendapat masalah. Tetapi 13 tahun kemudian, mimpi-mimpi orang lain akan menyelamatkannya dari masalah. Betapa tak terselidiki keputusan-keputusannya Allah, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara mana yang pertama kali menyarankan agar mereka membunuhnya? Bukan Ruben, karena nasihatnya adalah agar mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Ruben berencana untuk kembali dan menyelamatkan saudaranya. Tetapi bahkan jika ia berhasil, bagaimana ia dapat membawa Yusuf pulang? Yakub pasti akan mengetahui kebenaran tentang saudara-saudara lainnya, dan reaksinya akan menciptakan lebih banyak masalah dalam keluarga. Bahwa Ruben melindungi musuh Yusuf dari kematian adalah hal yang terpuji, terutama karena Ruben adalah anak sulung yang digantikan Yusuf. Siapa menutupi pelanggarannya tidak akan beruntung. Amsal 28 ayat 13 adalah hukum Allah yang tidak dapat berubah. Tetapi orang-orang masih dapat berpikir bahwa mereka dapat menentangnya dan terhindar dari konsekuensinya. Di antara anak-anak Yakub, satu dosa menyebabkan dosa lain karena orang-orang itu sengaja membuat bukti yang menipu ayah mereka agar berpikir bahwa Yusuf telah mati, dibunuh oleh binatang buas. 我们看约瑟被流放，在这种情况下，约瑟的梦想让他陷入了困境，但13年后，别人的梦想却使他摆脱了困境。他的判断何其难测，他的道路何其难测。在罗马书11章33节，哪个兄弟首先建议杀死他？刘辩却不这么认为，因为他的建议是将约瑟扔进一口枯井。刘辩计划回去救他的弟弟，但即使他成功了，他又要怎样把约瑟带回家呢？雅各肯定会发现关于他孩子的真相，他的反应会给家庭带来更多问题。刘辩保护约瑟免于死亡是值得称赞的，尤其是因刘辩是由约瑟取代的长子，在历代之上5章1节，遮掩自己过犯的必不亨通。箴言28章2节这么说，只是上帝不变的律法，但人们仍然认为他们可以违抗他并逃避后果。雅各的儿子们犯下了一个又一个的罪行，他们捏造证据，欺骗父亲，让父亲以为约瑟已经死了，是被野兽杀死的。Oke, saudara. Kita lihat pembacaan Alkitab terakhir, Kejadian 37 ayat 28 sampai 36. Sejak Yusuf dibuang sampai Tuhan memelihara dia, memastikan dia sampai di tempat Potifar, ya. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat dari atas ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silakan bawa periksa apakah jubah ini milik anak bapa atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya." Tentulah Yusuf telah diterkam.
Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. 我们来看这一点的经文，《创世纪》37章18到36节。于是那些米甸商人经过的时候，他们就把约瑟从井里拉上来，以220克银子的价钱把他卖给了以色玛利人。这些商人把他带到埃及去了。流便回到井边，发现约瑟不见了，就伤心地撕裂了身上的衣服，回到弟兄们那里说：“那少年不见了，我现在怎么办？”他们宰了一只公山羊，把血染在约瑟的彩衣上，拿去给父亲说：“我们捡到这件衣服，你看看是不是你儿子的？”雅各认出那件彩衣，说：“这是我儿子的衣服，一定是野兽把它吃了。约瑟一定被撕碎了。”雅各撕裂自己的衣服，束上麻布，为约瑟哀伤了好几天。他的儿女都来安慰他，他却不肯接受他们的安慰，说：“我一定会凄凄惨惨地下到阴间，去我儿子那里。”约瑟的父亲为他哀哭。那些米甸人把约瑟带到埃及后，把他卖给了法老的内臣护卫长波提法。Oke, saudara. Kesedihan Yakub. Yakub tidak akan kesulitan mengenali jubah itu, dan ia tidak akan memiliki cara untuk menguji darahnya. Betapapun tragis dan berbahayanya penipuan ini, Yakub menuai apa yang telah ia tabur. Bertahun-tahun sebelumnya ia telah membunuh seekor anak kambing untuk menipu ayahnya, dan sekarang anak-anaknya sendiri mengikuti jejaknya. Mereka mengirim jubah berwarna-warni itu dan membawanya kepada ayah mereka. Karena tidak mau berhadapan langsung dengan ayah mereka, saudara-saudaranya mengirim seorang hamba kepada Yakub untuk menunjukkan kepadanya bukti dan memberitahukan kebohongan yang telah mereka buat. Ini adalah cara yang brutal untuk memperlakukan ayah mereka, tetapi memang belas kasihan orang fasik itu kejam. Amsal 12 ayat 10. Karena cenderung mengambil kesimpulan terburu-buru, Yakub menerima buktinya, mempercayai ceritanya, dan menyimpulkan bahwa Yusuf memang sudah meninggal. Ia sangat berduka dan 20 tahun kemudian masih berduka atas kematian Yusuf. Keluarganya mencoba menghiburnya, tetapi tidak berhasil. Putra kesayangannya sudah meninggal dan Yakub berpikir ia akan membawa kesedihannya ke liang lahat. 雅各的悲伤，雅各很容易就认出了这个特殊的长袍，但却无法检测谢意。尽管这次欺骗是悲惨而危险的，但雅各却收获了他所种下的恶果。多年前，他曾杀了一只小山羊来欺骗他的父亲，就是在创世纪27章1到17节。现在他的儿子们也步他的后尘，他们派人去取那件彩色的长袍，带给他们的父亲。兄弟们不想自荐与父亲对峙，于是派一个仆人去见雅各，向他展示证据，并告诉他们编造的谎言，只是对待父亲的残忍方式，但恶人的怜悯也是残忍，就是在箴言12章10节。由于雅各容易妄下结论，创世纪32章6到8节，因此他接受了证据，相信了这个故事，并得出结论：约瑟确实死了。他深感悲痛，20年后仍在
为夜市的死而哀掉，在42章36节创世纪那边记载。他的家人尽力安慰他，但无济于事。他心爱的儿子死了，雅各以为他会将悲伤带进坟墓。Oke, saudara, penutup. Allah secara providensial membawa Yusuf dengan selamat ke Mesir dan memastikan bahwa ia dijual kepada salah seorang perwira tinggi Firaun. Potifar disebut sebagai kepala pengawal yang menunjukkan bahwa ia kepala pengawal pribadi Firaun dan bertanggung jawab atas eksekusi resmi. Namun yang penting bukanlah bahwa Yusuf berhubungan dengan orang begitu berkuasa di Mesir. Yang penting adalah bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia berhasil dalam segala usahanya. Kejadian 39 ayat 2. Pekerjaan pemeliharaan Tuhan memang luar biasa, saudara. Dan ini seharusnya menjadi sumber dorongan yang besar bagi kita dalam situasi hidup yang sulit. Ia berbuat sesuka hatinya terhadap kuasa-kuasa langit dan terhadap penduduk bumi. Tidak seorang pun dapat menahan tangannya atau berkata kepadanya, apa yang telah engkau berbuat? Daniel 4 ayat 35. Saudara, Yakub dan Yusuf tidak pernah membaca Roma 8 ayat 28, tetapi mereka mengalami kebenarannya dan melihat apa yang dilakukan oleh tangan Tuhan. Saudara, jika janji-janji itu berhasil bagi mereka, maka janji-janji itu akan berhasil bagi kita hari ini. Karena Tuhan dan firman-Nya tidak akan berubah. Terima kasih. 这个就是借宿，上帝保佑，让约瑟安全地抵达埃及，并确保他被卖给法老的一位高级官员。波提法被称为护卫队长，表明他是法老的私人卫队队长，负责官方处戒。然而，重要的并不是约瑟与埃及如此有权势的人物有什么关系，重要的是耶和华与约瑟同在，他所做的尽都顺利，就是在创世纪39章第2节。上帝的天意之功是在令人惊看，这应该成为我们在困难的人生处境中极大的鼓励之言。他随心所欲地操控天上万物，操控地上的居民，无人能拦住他的手。或问他说：“你做了什么呢？”在但以理书4章35节。雅各和约瑟从未读过罗马书8章28节，但他们经历了他的真理，看到了上帝之手能做什么。如果这些承诺对他们有用，那么他们今天也会对我们有用，因为上帝和他的圣言永不会改变的。 Amin. Ya, saudara, demikianlah tentang Yusuf pada masa awal kecilnya sampai dia jual di Mesir, dan kita 2 minggu lagi akan belajar tentang Yuda dan Tamar. Yuta he Tamar. Oke, Tuhan Yesus memberkati.